أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب أتمم بالخير يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati puan-puan sidang jemaah, semoga kedatangan hadirat kita di dalam suri kuliah pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim yang bersempena dengan kajian tafsir surah Ar-Rahman. Semoga Tuhan kita itu sudi memberikan kita hidayah, memberikan kita rahman-Nya, kasih sayangnya, memberikan kita jalan-jalan yang baik untuk kita hidup dalam suasana yang lebih berkat, memberikan kita suatu bentuk kesedaran, hidayah untuk lebih suka dan lebih kerap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan semua segala usaha ini Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melembutkan hati-hati kita untuk lebih mudah taqarrub kepadanya, dan kita berharap semoga semuanya ini dikira sebagai amal qurbat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan sudi menemui kita pada hari kiamat nanti dan memasukkan kita ke dalam grup ataupun kumpulan orang-orang yang dianggap sebagai sholihin, siddiqin, syuhada, dan juga kita akan bertemu dengan para anbiya, orang-orang saleh, mereka-mereka yang luar biasa sepanjang hidup mereka. Semuanya itu dipertemukan di Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung siri perbincangan kita dengan satu surah yang bagi saya sangat-sangat luar biasa, surah Ar-Rahman. It's all about love, kasih sayang, cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan sebelum kita memulakan sambungan, saya fikir adalah lebih baik kita baca sikit surah ini untuk dapat berkat daripada Al-Quran. Sebab saya yakin Al-Quran ini ada banyak benda puan-puan semua. Kita boleh faham, ya, kita boleh dapat hidayah, kita boleh dapat hikmah, tapi dia juga ada pahala, dia juga ada berkat. Kita sekali datang kita kena semua. Boleh ya puan-puan semua? Alhamdulillah. Sebelum ni kita dah baca rasanya, tapi sampai ke mana? Tak ingat. Alhamdulillah. Sama ya. Ustaz korek anak murid itu. Anak murid. Saya tidak ingat. Sampai ayat 8. Tafsirnya sampai ayat 4. Yang itu betul tak? Kan sampai Al-Lamahul Bayan, betul ya? Tafsirnya sampai ayat 4, bacanya lebih daripada itu. Saya rasa sampai ke bawah tu, Fabi'ai ala ibrahimah tukaziban, kalau Al-Quran biasa. Nampak betul ya? Baik, hari ini kita akan sambung Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kita akan baca, mungkin bacaan akan lebih cepat habis daripada tafsir. Banyak bermain kita akan baca. Sambung dengan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kita akan baca sampai ayat 32 setengah muka surat. Boleh ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 mula. Itu namanya bacaan bateri tak charge. Pelan sangat, susah saya nak dengar. Kalau kuatkan sikit ya suara kita. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. 1 2 mula. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Ayat 17. Sebelah, kalau Quran biasa tu dia sebelah kan. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ai
yang baca tadi Rab. Rab bikuma disebut. Bukan Rab ya. Dia Rab. Sebab huruf ni dia ada 8 huruf hijaiyah yang kalau baris atas bunyi dia U. Antaranya Ro. Ro di atas Ro. Betul? Kha di atas Kha. Qa, Ta, Do, So. Bagi atas ni kena hati-hati. Dia ada A bunyi dia. Ja, Fa, Ka. Tapi ada 8 huruf. Dia baris atas tapi bunyi O. Berarti antaranya Ro. Maka bunyi yang tepat adalah Ra bikuma, bukannya Ra bikuma. Teruskan. Marajal bahrain yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Beberapa lapis-lapis. Kita cuba baca sama-sama sikit supaya kita senang baca. Tadi saya pernah kita sebut barzakhun. Bukan bar. Ra di situ dalam keadaan tebal. Kalau kita belajar tadi, ada 2 huruf yang dia boleh bertukar kejap tebal kejap nipis. Satu lam, lafzu jalalah, dan yang kedua Ra. Ra dekat sini dia dalam keadaan tebal. Cuma bunyi kita tadi kurang tebal. Kita buat macam ni, barzakhun. Bukan ba, bunyinya bau. Bauzakh. Bauzakh. Bunyinya bau kan, bukannya ba. Barzakh ni barzah lah. Alam barzah yang terus. Kita teruskan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Bunyinya lu'lu'u ya. Tadi saya dengar ada something wrong, macam lagi pada dia. Bunyinya lu'lu'u wal marjan. Sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Ada yang sebut tadi jawaril. Jawaril ke jawaril? Kenapa kita sebut ril bukan ril? Di bawah, roh di bawah ni. Mana ada ustazah kita dulu ajar orang bawah ni? Betul tak? Tak pernah dia ajar. Ibu dah besar, kita buat bid'ah sikit. Boleh buat kan? Kalau bid'ah lah, kita maksudnya salah. Hati-hati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Pada perkataan wal ikram, hati-hati ketika mendatangkan sifat hamas pada kaf. Hamas ni keluar angin ya. Tapi kadang-kadang ada orang silap, dia buat keluar bunyi ik. Kalau dengar tu macam kolkolah. Bila jadi kolkolah salah. Dia bunyi macam angin. Tak sebab wal ik. Tadi saya dengar ik. Ada yang buat macam tu. Siapa yang buat hati-hati. Teruskan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن bukan syak, ada N, ada N pula, ada nun kat ujung tu, bunyi macam ni, syak, bukan syak, syak, nak sebut N tapi tak jadi, bukan syak, dia contoh je, syak. Itu jawapan. Teruskan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Mari kita sambung apa yang ingin dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rahman. Nah, sebulan lepas saya telah menceritakan latar belakang surah Ar-Rahman. Bila ia diturunkan, mengapa ia dipanggil sebagai Ar-Rahman, mengapa di dalam surah Ar-Rahman diulang-ulang sebanyak 31 kali ayat yang lebih kurang sama, betul ya? Tapi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Kemudian kita telah go through apa maksud Ar-Rahman. Tuan-tuan semua alhamdulillah dah faham lama dah. Kemudian kita dah masuk ya antara contoh, antara bukti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang I love you, yang saya sayang sangat manusia, saya turunkan Al-Quran. Dan saya juga telah menyatakan bahawa kalau nak faham surah Ar-Rahman ni, kita kena baca juga surah Al-Insan, betul tak? Maksudnya ada saya beritahu kan, sebab yang ni menceritakan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Insan mula menceritakan apa pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Apa contoh kebaikannya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya? Yang pertama, Allamal Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kita Al-Quran sebab dia sayang sangat dengan kita ya? Dia cipta kita dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Antara banyak-banyak penciptaannya ya? Langit, bumi, jin, setan, semut, kambing, itu semua ciptaan Allah lah tu. Antara banyak-banyak ciptaan Allah, ada satu ciptaannya yang paling saya cipta dalam keadaan macam apa? Full spec. Tahu full spec? Kan kereta kan ada kereta wira, kereta proton contohnya kan dia murah, dia yang mahal. Yang mahal siap bagi beggar, rim 18. Itu kita sama juga macam kita. Yang paling sempurna namanya apa? Insan, manusia. Ya. Dan barang yang bagus, yang luar biasa ni tuan-tuan semua, yang mahal-mahal ni selalu akan diletakkan di tempat yang mahal tu, di tempat yang murah. Mahal kan? Kalau kita pergi kedai emas, nanti ujung-ujung raya kan nak pergi, betul? Buat lawatan ujung Ramadan kan? Buat lawatan sambil belajar ya? Kita akan pergi kedai emas, pokok contohnya ya? Dekat luar-luar, kat tepi itu dia selalu letak emas paling mahal ke paling murah? Paling murah, betul tak? Cincin RM50 dia letak itu untuk orang yang biasa-biasa. Tapi kalau yang orang tahap SS2 datang ni, dia bawa tu ke ujung tu, bilik kepala tu bawa dia tunjukkan bolang kau banyak mahal. Dia akan letak barang yang paling mahal di tempat yang paling berharga, betul kan? Yang paling bagus tempatnya. Sama lah macam kita, puan-puan semua
Allah SWT kata, bila saya cipta satu makhluk yang sangat-sangat mahal, luar biasa, nanti saya nak letakkan dia kat tempat paling mahal. Namanya apa? Syurga. That's why ada surah insan. Nanti kita belajar arah surah insan. InsyaAllah nanti kita akan sampai ke surah insan. Saya nak letak dia kat situ. Saya nak letak dia dekat situ. Sebab itu syurga ni penghuni siapa? Kita ya, betul tak? Mana ada dalam Al-Quran cerita kambing masuk syurga? Kambing semua nanti semua masuk syurga je. Tak kan? Betul tak? Jin ada masuk syurga? Saya tak tahu. Allah Alam. Ada tak jin masuk syurga? Setan masuk syurga? Ada tak? Saya start. Betul tak? Syurga itu hanya untuk manusia sepanjang yang saya tahu. Maka disebabkan itu Allah SWT memberi kita Al-Quran. Allamal Quran. Kita dah itu. Sebab tanda kasih sayang. Dia nak kita jumpa dia dekat syurga. Dia bagi kita satu manual book. Follow the instruction dalam tu, kata Allah SWT. Nanti senanglah kita jumpa nanti balik dekat syurga. Lepas tu kita pun mula tak faham. Kita tak faham. Allah SWT bagi kita siapa? Cikgu dia. Siapa nama cikgu dia? Yes, Rasulullah SAW. Tu cikgu dah tu. Cikgu first. Lepas tu cikgu dah tak ada sekarang ni. Tapi ada lagi tak dia punya facilitator dia tak? Ada, ramai, betul tak? Para ulama, orang alim, ustaz-ustazah, facilitator. Kita pun boleh jadi juga facilitator, tak ada masalah. Semua orang boleh jadi facilitator kalau dia dapat dengan Al-Quran. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah bagi penerangan melalui Rasulullah SAW. Itu semua tanda-tanda Allah SWT menyayangi kita. Sampai ayat 4 ayat itu cerita. Masuk ayat 5 perempuan kepada Allah SWT. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, 8, 9, 10 sampai 12. Letak dia berbeza. Letak dia apa? Berbeza sedikit. Allah SWT divert disebut. Betul ke divert kan? Divert ke divert? Divert kan bunyi kan? Ini dulu ibu je masalah tu kan? Divert kita punya pemikiran. Allah SWT cakap, okey cukup. Kita dah tengok Quran banyak sangat ni. Jom kita tengok benda lain. Kita tengok apa? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ingat tak dulu punya cerita. Saya rasa 2 tahun lepas kot. Masa tu mula-mula saya datang ceramah kat sini. Saya ada cerita tentang fenomena Umar. Hari saya yang datang ingat kot. Saya cerita hawa Quran ni kalau nak belajar, kita tak boleh belajar dalam diri. Kena keluar. Sebab nak faham Quran memang macam tu, kena keluar. Sebab Allah SWT banyak cerita dari luar sebenarnya, dia boleh dalam. Sebab dia contoh kat sini, Asy-syamsu wal qamaru. Syamsu apa maksudnya? Matahari. Qamar, bulan. Nak tengok Syamsu dengan qamar ni tak boleh duduk dalam ni. Kena keluar. Nanti perempuan malam-malam keluar, bawa rokok, beli rokok, anak-anak kena tengok. Asy-syamsu wal qamaru. Allah SWT cakap nak bagi kita faham tentang kasih sayangnya Allah SWT. Cuba tengok Asy-syamsu, cuba tengok qamaru, kata Allah SWT. Kita pun tengok. Cuba tengok bulan dan juga qamar ni perempuan semua. Ya. Allah cakap benda lain ya. Kenapa agaknya? Apa kelebihan syams dan qamar? Apa kelebihan bulan dan juga matahari ni perempuan semua? Ya. Bagi saya luar biasa. Dia ada banyak kaitan dengan banyak sangat kaitan dengan kita. Dia bukan setakat keluarkan cahaya, bukan setakat dia beritahu kita bila waktu solat subuh. Betul tak? Bulan dan juga apa nama dia ni, matahari ini juga dia banyak kaitan. Antaranya dengan dua ciptaan inilah mereka bentuk kalender. Betul tak? Dengan dua ciptaan inilah mereka bentuk kalender. Ni kalau belajar sains lah, saya jangan lupa. Tapi itu ada point dia. Kemudiannya dengan dua ciptaan ini, kita semua tahu bila malam, bila siang. Dan bagi kita itu sangat sekali important. Just imagine kalau malam ni kita tidur, kita bangun pukul 7. Betul lah, bangun lambat. Kita sembahyang subuh, tengok pukul 8. Gelap ini. Apa agaknya perasaan kita? Takut, betul tak? Ya, takut ni. Betul tu. Bukan sangat takut. Yang paling kita risau sebenarnya kalau malam berpanjangan, Allah SWT, bumi ini boleh jadi beku.
Dia takut. Sebab bumi berpusing kan? Dia pusing menghadap bulan. Ini baca saya. Ini matahari. Ini bumi. Dia pusing kan? Buat ni pusingan itu stop. Maknanya satu arah dia yang menghadap matahari, kan? Satu arah lagi tak menghadap, betul tak? Bayangkan yang menghadap matahari. Apa yang terjadi? 34, 44, 84, 104 dalam mampuin semua. Meninggal semuanya. Betul tak? Tak pernah panas. Cari sebelah. Yang sebelah sini pula apa jadi? 18, 17, 16, kosong. Dalam semua bangun, oku je dia. Kenapa dia perempuan semua? Ya? Bihusban ini maksudnya apa? Bihusban kita tengok. Husban ini maksudnya precise perempuan semua. Ataupun dalam bahasa orang USK mudah nak faham lah. Extreme calculation. Itu maksudnya apa? Husban. Ya? Husban ni dia ambil daripada perkataan hasabah. Dulu dia belajar ilmu hisab. Kesan tak? Ilmu nak kira. Siapa yang accountant tahulah apa maksud saya. Saya mungkin depan kita ramai accountant. Accountant kan dia are talking about precise, betul tak? Maka masuk usia ni, semua dah tahu. Dan Allah SWT cakap, kalau kita rasa kita ni precise, even point-point pun kita kira, kami lagi precise daripada kamu. Ciptaan kami lagi precise daripada kamu. Cuba tengok matahari, cuba tengok bulan. Pernahkah mereka itu terlambat satu saat? Tak pernah. Tak pernah kami terlebih satu saat. Tak pernah. Itu ketepatan kami. Hingga kan ketepatannya Allah SWT dalam mengatur bulan dan juga bintang ini, kawan yang ada Allah SWT, kita dah boleh tahu lagi 10,000 tahun pun kalau kita nak kira lah. Kita boleh tahu tahun 3,000, sekarang tahun 2015 kan. Tahun 3015 boleh tak kita tahu bila jatuhnya hari ini? Boleh tak? Boleh. Tak boleh, tak boleh. Sebab dia tak pernah berubah kiraan dia. That's why kita ni orang cakap yang tengok tu kan, cukup syarat itu. Macam itu dah kalender. Kalender betul dia punya tempatan hari-hari dia. Perasan tak? Kan? Hari-hari. Sebab kita dah tahu bila bulan akan keluar. Cuba tengok ni, air pasang, air surut. Tahu air pasang, air surut? Kalau dulu saya di New Zealand, masa tu kita gemar tangkap ikan. Tangkap ikan, nama ikan tu namanya dia ikan flounder tau. Ikan flounder, ikan sebelah orang cakap. Tahu ikan sebelah? Ikan sebelah yang lokap, ikan ni. Tahu sejarah ikan sebelah? Zaman Nabi Musa kan? Saya cerita dah dulu kan? Kenapa dia nama ikan sebelah? Ada dalam surah, dalam cerita Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Dia dah makan setengah, disimpan, lepas tu hidup tak melompat masuk dalam balik kan? That's why ikan tu sebelah gemuk, sebelah kuri. Tu cerita dia. Yang dekat New Zealand flounder. Kita nak tangkap, nak tangkap ikan tu, nak tunggu sungai, dia air surut sikit. Supaya kita boleh sulur dalam air, kita tangkap malam-malam masa tu, sulur dalam air, nampak ikan tu kita pakai tombak pada waktu tersebut. Dan kita bergantung kepada med service. Med service ni, orang cakap, apa nama tu, jabatan New Zealand punya ni lah. Dia beritahu air pasang surut bila, earthquake bila, semua dia beritahu kan. So kita dah tengok dah. Lagi sebulan dia dah keluar dah. Air surut pukul 3 pagi, naik pukul 5.30. Betul lah lebih kurang. Semua tahu. Kenapa dia boleh tahu predik air pasang surut? Wahai perempuan semua. Kan air pasang surut ni melibatkan bulan. Betul tak? Tarikan. Bulan dekat, dia punya magnet. Dia pun ada gravity dia. Kan? Jadi dia betul. That's why air pasang, ada air surut. Itu semuanya ciptaan Tuhan tu. Kan? Jadi kita boleh predik. Satu cerita dia perempuan semua. That's why kita sebut ia ni bihusban. Dan yang paling menakjubkan bagi saya ialah bulan dan juga matahari ni, dia mengajar kita tentang disiplin perempuan semua. Dan ini perkara yang sangat-sangat besar. Allah SWT bagi tahu kita macam ni sebenarnya. Kenapa Allah bagi tahu Asyam dengan doa Al-Qamar untuk kita, kepada kita? Poin yang saya nampak sebenarnya di sini adalah begini. Wahai manusia, yang bayangkan begini, wahai manusia, cuba tengok pada ciptaan kami, bulan dan juga bintang. Bulan dan juga apa? Bulan dan juga matahari. Itu sebenarnya ciptaan biasa-biasanya. Memanglah dia besar, tapi bagi kami dia tu standard biasa je. Sebab ciptaan Allah yang paling hebat apa? Manusia. Ya? Ciptaan kami tu biasa je. Kami tak turunkan dia Al-Quran. Maknanya tak ada pun arahan terlalu banyak. Arahan kami kepada bulan dan juga matahari mudah je.
Buat kerja kamu, kamu pusing. Betul tak? Pusing, itu je. Lepas tu, keluarkan cahaya. Itu je. Jangan buat kerja apa-apa. Jangan. Pusing ikut orbit yang kami dah tetapkan. Betul tak? Ikut jalan kami. Dan yang hebatnya, arahan dia tu dah sikit. Dah sikit. Ya. Tapi dia jalankan tak arahan dia? Jalankan. Dan mereka sangat berdisiplin. Sangat-sangat berdisiplin. Mereka ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap exactly, precisely. Itu kataan dia. Ya. Mereka sangat-sangat precise sampai kita boleh buat kalender based on pergerakan kedua-dua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang membuat comparison antara kita dengan bulan dan juga matahari. Kalau matahari ciptaan kami yang biasa-biasa ni pun boleh ikut cakap kami, ya, takkan kamu tak boleh ikut cakap kami? Dia orang ni otak pun tak ada. Dia orang ni kami bagi satu sistem ikut je. Kita ni diberikan otak, diberikan buku, diberikan Rasul. Masya Allah. Sudah tentu kita akan menjadi lebih baik daripada mereka. Setuju tidak Allah semua? Kita akan menjadi lebih baik lagi. Cuma sekarang ni problemnya adalah kita ni lebih baik daripada bulan dan juga matahari dari sudut penciptaan. Tetapi mereka ini lebih baik daripada kita dari sudut ketaatan. Sekali lagi saya ulang. Kita lebih baik daripada bulan dan juga matahari dari sudut penciptaan. Tetapi mereka, bulan dan matahari, lebih baik daripada kita dari sudut ketaatan. Dan kerana itu, puan-puan dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beritahu kedudukan ini dan surah Ar-Rahman. Please learn from them. Please learn. Please learn daripada perkara ini. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala fahamlah manusia ni kadang-kadang bila kita ajar dia dalam kelas, dia tak faham. Bila kita ajar dia dengan ajaran biasa, maknanya kita ajar dia buku, boleh baca, iaitu Al-Quran, kadang-kadang dia tak boleh faham. Tapi bila dia tengok benda lain, dia mudah faham. Betul tidak Bapak Semua? Kan? Anak-anak kita pun jatuh kadang-kadang. Kita cakap lah, jangan banyak pokok, kita cakap dalam rumah kan? Dia banyak dia juga pokok. Dalam langkah lah kita banyak pokok. Dan boleh pun faham tu lah. Sama macam kita. Tak faham-faham dan Allah SWT cakap, kita tengok bulan dan juga matahari, you will learn something. That's why ada satu ayat lain dalam surah Al-Imran, kalau tak salah saya, nanti saya cek balik ayatnya. Tapi ayat ini bunyi macam ni. Allah SWT sangat hebat. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Katanya dalam ayat itu, wa kaifa takfurun, macam mana kamu boleh kufur terhadap kami? Allah SWT hebatnya. Wa kaifa takfurun, kenapa kamu boleh kufur terhadap kami? Sedangkan wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasulullah. Sedangkan kamu telah diberikan ayat Allah, ada buku untuk guide kamu. And then bukan setakat buku tu kamu boleh baca, mungkin kamu tak faham, takut kamu tak faham. Wa fikum rasul, kami turunkan rasul. Rasul ni boleh bimbing kamu. And then you still not understand. I don't understand. Itulah maksudnya, ya. Wa kaifa takfurun. Kufur dari perempuan semua. Jangan kita faham macam ni, ya. Nanti mungkin ada setengah orang dia baca ayat itu, dia fikir, oh saya tak terlibat dengan ayat ni. Tak, perempuan semua kufur ni dia ada dua. Satu, tak percaya Allah SWT, itulah tu kufur yang memang kufur yang teruk lah. Itu cerita dia. Tapi dalam konteks kita orang Islam ni, kufur yang dimaksudkan adalah apa perempuan semua? Lupa nikmat, tak bersyukur. Kan ada satu ayat macam tu, kan? Buat apa ya ni? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Betul tak? Jadi syukur lawannya apa? Kufur. Ada orang Islam yang semayang tapi mentaliti dia kufur. Dalam kes kita sekarang ni macam tu lah. Dia pandai, dia belajar luar negeri. Dulu PK SPM dia lagi banyak SE dia. Pandai ke main, tapi dekat Quran dia tak pandai. Malam lah bagi saya, betul tak? Malam sangat. Dia boleh faham bahasa Jerman, dia boleh faham bahasa Korea, dia boleh baca thesis, dia boleh beli tu. Tapi bila baca Quran dia cakap susah, tak faham-faham. Saya takut itu sebenarnya antara signal mentaliti apa? Kufur. Maknanya dia tak berusaha untuk memahami Al-Quran. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala,
Quran ni kami bagi standard masa kami tulis Al-Quran, bukan tulis kan, masa kami bagi Quran kepada manusia, kami dah setkan Al-Quran ni dia punya kefahaman dia paling susah ke paling senang nak faham? Paling senang. Paling senang. Bukan paling susah. Quran ni sebenarnya diturunkan dia punya anak murid, nak cerita anak murid pertama mula-mula yang belajar Quran ni bukan anak murid yang pandai. Dia anak murid yang paling tak pandai, paling degil, paling tak pandai, paling begar, paling banyak buat kes kalau sekolah lah. Senang cerita, kalau dulu kita darjah 6, kan dia ada darjah 6. Dulu saya di darjah 6 K kuning, lepas tu M merah, ni zaman saya ya. Lepas tu biru, lepas tu hijau. Yang pandai-pandai selalu letak dekat ni, yang ujung ni K. Ini target dapat full A lah, FSR ya. Yang banyak buat masalah, yang baca dari 6 tu tak boleh baca, tu dekat 6-ish, hijau, yang ujung sekali tu. Quran, perempuan suruh minta maaf ya, dia turunkan buat pelajar pertama dia yang 6K, yang kuning ke 6-ish hijau? Hijau. Maknanya pelajar yang ramai tak pandai. Betul tak? Apa ayat dia? Ya, saya baca. Surah apa? Ada satu surah ada tu, ayat dia cerita macam tu. Saya ingat. Saya ingat dah surah Jumaat, surah Jumaat ayat 2. Bunyinya macam ni. Wallazi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tak apa kan? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallazi, kami turunkan ba'atha fi ummiyina, kami turunkan satu buku kepada grup, ni pelajar yang kami gelar ni pelajar Nahish hijau, ummiyina. Ummiyina ni maksudnya mereka yang tak pandai baca, tak pandai tulis. Punya dah tunggu, bayangkan darjah 6 tak pandai baca, tak pandai tulis. Bukan setakat tu. Mereka ni bukan setakat mendapat gelar ummiyina, mereka ini juga digelar jahili. Ya, betul tak? Apa maksud jahiliyah? Selalu buat kes dia bukan setakat kacau cubit-cubit orang, dah bunuh orang, ambil kau. Aus dan Khazraj, Aus dan Khazraj grup dekat Madinah ya. Masa zaman jahiliyah grup tu dipanggil Aus dan juga Khazraj. Masa Rasulullah sampai dia tukar namanya Ansar, betul tak? Muhajirin dari Mekah, Ansar. Bayangkan mereka ni punyalah jahat, minta maaf saya guna kata jahat, memang jahat tu. 128 tahun, saya pernah baca satu buku sejarah, mereka ni berpegang dengan nama 128 tahun punya nama. Kerja saya bunuh orang ni dia. Tu lelaki. Kalau perempuan, itulah, minta maaf kita nak cakap ada 2 tahun kan. Cross. Tu je kerja dia. Satu grup yang tak ada undang-undang, bergaduh, bermusuh, hati dia sangat teruk. Tetapi bila turun Al-Quran, dia boleh faham. Itu yang best. Dalam keadaan nampak jahil tadi kan, jahat, jahil semua, dia boleh faham. Takkanlah kita tak faham. Itu tak perempuan tu. Mesti kita boleh faham ada dia kan. Itu maksud. So sampai mana tadi? Wa kaifa takfurun, yang secara surah Al-Imran kan. That's what Allah SWT lahirkan. Kenapa orang-orang ini kufur lagi, sedangkan kami dah bagi dia Rasul, kami dah bagi dia Al-Quran ya? Yang kita dalam konteks orang Islam, kita kena banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kepada Allah SWT. Baik, teruskan. Wal najmu wasyajaru yasjudan. Maksudnya apa? Najmu ini maksudnya bintang. Betul ya? Bintang. Betul ya bintang? Oh, itu fine. Tumbuhan yang melata. Oh, gitu. Oh. Tumbuh yang kumpul-kumpul tu lah, yang mendalam-mendalam sikit tu. Lepas tu wasyajaru pokok. Okey, baik. Vines and pokok. Vines yang bunyinya apa? Betul ya? Tumbuhan yang ekok-ekok. Itu dia yang menjala, melata. Wasyajaru.
Wasajadu ni maksudnya pokok-pokok yasjudan. Yasjudan apa maksudnya? Sujud dan juga sujudlah maksudnya. Baik. Perkara pertama yang saya ingin terangkan tentang mengapa Allah SWT mengambil kedua perkara ini sebagai perumpamaan. Ingat ya, ayat sebenarnya apa? Perumpamaan ya, supaya something yang kita boleh wonder, itu maksudnya. Wal najmu yashadu yasjudan. Kita kena faham bahawa ayat ini diturunkan ketika dah nak hujung-hujung berhijrah. Saya cerita bulan lepas, nak hujung-hujung berhijrah. Ia diturunkan kepada siapa? Orang Arab. Orang Arab pada waktu tersebut ada yang dah Islam, tapi ada yang super degil. Betul kan? Kita cerita kan? Ada yang super degil. Baik. Macam mana keadaan orang Arab? Itu yang kita kena faham dulu. Orang Arab ni, bila Allah SWT nak bagi teknologi, Tuhan akan bagi teknologi yang orang Arab mudah nak comprehend. Betul kan? Dia mudah nak faham. Sekitar orang Arab ni, yang dia nampak pada waktu tersebut, tak banyak orang semua. Tak macam kita, kita nampak macam ni, Mary apa semua, ada lati depan tu kan, macam-macam. Zaman orang Arab, dia nampak tanah kasih, betul tak? Tanah kasih, tu pokok. Tu pokok jumpa, betul tak? Kemudian dia jumpa vein, apa? Vein, Allah tahu. Vine, creepers. Wah, saya belajar bahasa Inggeris ni. Vine and creepers. Wow, kan tak? Creepers apa? C-R-I-F-C-R. Oh, baru first time dengar. Dah 30 tahun kita baru. Ya, creepers. Ya. Maknanya tumbuhan yang menjalar. Perasan tak kalau kita pergi Mekah, kita tengok kepala pasir dia, tu dia hanya ada batu, tiba-tiba ada creepers, ada vine, sikit je, betul tak? Dan benda ni sikit, walaupun sikit, tetapi dia merupakan perkara yang paling dihargai oleh orang. That's why dulu saya ingat lagi masa saya di Mekah, ada kawan Arab, dia ajak pergi berkelah. Apa bayangan kita kalau berkelah perempuan semua? Bayangan kita lah Malaysia, apa bayangan kita? Siap pergi pantai, betul tak? At least sungai, betul tak? Kan? Itulah berkelah kan? Awak pun mau fresh ni. Lepas tu saya tanya dia, berkelah kat mana? Tak, dekat dia. Masa tu saya buat ID ni, saya ingat lagi. Dekat dia, kau jangan risau kan? Berapa minit? Dia dah minit dia. Saya cakap, Jeddah jauh kan? Jeddah kan ada laut kan? Jeddah jauh. Mokah tak tahu lah, ada sungai kan? Tapi tak apalah jadi ikut. Kalau kau ada sungai, kita tak tahu. Ikut lah dia naik kereta, dia bawa kita pada pasir. Lama jumpa. Ada sampai. Bila sampai, tengah pada pasir, punya latongan. Betul orang ni punya latongan, ada pokok 2 biji. Pokok 2 biji punya besar pokok tu. Kan? Macam ada lah vine and creepers. Wow, ada dia lagi ya. Ada lah vine sikit, creeper. Lepas tu dia pun keluarkan dia punya lauk-lauk Arab, bertika. Saya cakap, ada bolehnya. Nampak? Dan bagi mereka itulah apa? Itulah berkelah di tepi pantai yang indah. Rupanya jumpa pokok yang punya besar. Pokok tu memang besar lah kan? Bagi mereka itu berkelah. Ingat seorang kalau tu datang jeep lain, ramai pula tu. Tapi faham kan? Tapi bagi mereka itu nikmat yang besar. Bagi kita yang zaman hutan katulistiwa ni, kita dah tengok boleh-boleh pokok ni kan. Bagi kita benda tu nanti mari kita. Tapi ini nak cerita orang Arab. And that's why Allah SWT bagi ayat ni. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Kata Allah SWT macam tu ya. Semuanya ikut menjalankan perintah kepada Allah SWT. Dan bagi orang Arab, zaman mereka, perasan tak? Dulu kan kita pernah cerita, orang Arab ni, dia punya hobi karang syair. Orang yang ni lah, Nabi. That's why dulu dia orang pertandingan syair kebangsaan. Dia ada tau. Dia ada pertandingan daerah, negeri, SS1, SS3, lawan, semua ada. Sampai negeri. And then siapa yang menang peringkat kebangsaan dulu, dia punya syair dia tu akan ditampal ke Kaabah. Kan sebelum kita cerita betul tak? Sebagai tanda penghormatan. Ada orang suka bersyair. Dan mereka ni bila nak dapatkan idea bunyi syair, dia pergi mana? Berkelah. Dia pergi lah. Nampak pokok biji tu dia. Wow, best tu. Banyak idea. Kan? Itu cerita dia. Dia puitis, idea puitis akan mudah
Sampai sebab pokok tu cantik. Pokok apa pokok semua? Cantik. Sama macam kita lah. Kalau kita nak dapatkan minda yang macam kat bilik, kita nak dapatkan idea banyak, ataupun nak karang buku, pergi ke tempat-tempat tepi pantai, tepi laut. InsyaAllah mudah. InsyaAllah mudah. Dulu saya ingat masa kat New Zealand dulu, perempuan semua, saya tulis buku laju dari dulu. Saya ingat lagi. Saya naik untuk pustakaan tu naik cepat 13 di KUC dulu. Isteri saya pergi dia buat engineering, saya naik atas setting buku kat LRT Perlis. Laju 2-3 bab sekali tulis. Sebab depan itu kita nampak pokok semua, Masya Allah cantik. Lepas tu Profesor Siddiq Baba, kenal? Yang pernah dengar namanya kan, orang sangat alim, sangat hebat ya. Pernah datang ke New Zealand bagi talk ya. Masa tu dia pergi Milford Sound. Milford Sound ni satu kawasan di New Zealand. Dia ada air, ada kita akan macam cruise, naik cruise, cantik sangat gunung langganan dia. Lepas tu ada dolphin, lompat, lepas tu ada air terjun. Macam Lord of the Rings lah, dia cakap, lawa betul kan. Profesor Siddiq Baba cakap, saya masa pergi kat sana tu Ustaz, masa tu makan-makan dengan kau kan. Dia cakap, sempat tulis saja. Kak Malaysia tak pernah terfikir nak tulis saja. Kat sana sebab nak tengok terlalu cantik, boleh tulis saja. Jadi bila masa saya baca ayat ni, saya ingat bagi tahu apa yang Prof Siddiq Baba cakap. Agaknya macam tu lah orang. Dia boleh keluar idea-idea yang luar biasa kerana nampak ciptaan Allah SWT. Itu yang pertama, cantiknya perkara-perkara tersebut. Sekarang ni yang kita nak faham, apa maksud yasjudan? Betul tak? Yasjudan ni maksudnya macam ni, perempuan yang macam Allah SWT. Ada banyak maksud. Tetapi yang saya nampak macam ni, pokoknya perempuan yang macam Allah SWT. Minta maaf, saya tanya satu soalan, siapa dekat sini yang ada kebun? Tak ada. Bila you juga kat sini mana nak capai kebun. Okeylah, yang ada tanam pokok apa pokok yang kat rumah? Ada kan? Pokok apa kita tanam kat rumah? Padi, air besar dalam rumah. Pokok apa? Kurma. Oh, tak, ni dah pokok yang keluar buah. Pisang ada pisang. Lagi apa? Ciku. Mangga. Ini orang KL pokok kan. Mangga, ciku. Rambutan tak nak, nanti jiran marah bawa sahabat nak kan. Betik. Betik soalan campak kan. Okey macam ni. Kita bagi dua contoh pokok. Sebab Allah SWT cerita pokok kat sini. Pokok sujud. Kita faham benda ni. Pokok betik dengan pokok pisang. Ya. Kita campak ada benih-benih, keluar pokok, betul tak? Dua-dua pokok tu kita bagi makanan sama ke tak sama? Sama. Kita bagi air yang kita basuh-basuh pinggan kan, kita bagi, betul tak? Dia punya baja kita beli dekat SS8 ada SS8 ada pokok baja tu, kita beli baja sama kan? Kita letak baja yang sama. Siram pokok yang sama. Kadang-kadang tak siram pun kan? Air yang sama. Tapi cuba tengok buah dia sama tak? Pernah tak jumpa pokok pisang keluar ada? Tersilap keluar ada? Ataupun kita jumpa pokok pisang dia ikut musim. Kejap keluar durian, biasa tu kan? Bulan-bulan tu keluar mangga, bulan 3 keluar pisang, keempat ciku. Makan ciku rasa lenas, punya habis. Ada tak? Tak pernah ada. Tak. Ini namanya bias juda. Allah SWT bila cipta pisang, pokok pisang, Allah SWT dah bagi arahan kita. Arahan ni satu je. Hang ni nama pisang. Faham tak? Makanlah apa-apa, ambillah apa-apa. Makan hang tu tak ada masalah. Tapi kerja hang satu je. Keluar pisang. Jangan nak ngada kan, sebelah saya betik macam best je. Nak keluar betik lah. Tak boleh. Nampak tak? Pernah ke pisang keluar betik? Tak pernah. Ini namanya yasjudan. Mereka sujud kepada Allah SWT. Mereka faham perintah Allah SWT. Tak pernah langgar perintah Allah SWT. Siapa yang ada tanam pokok pisang, tiba-tiba keluar betik, cepat-cepat bertobat. Maknanya kiamat pada itu. Itu situasinya. Hati-hati. Tapi manusia tak macam pokok pengai dia. Betul tak? Tak macam pokok. Allah bagi arahan, tapi kadang-kadang arahan dia suruh keluar pisang. Kadang-kadang dia banyak keluar betik kan? Kadang-kadang tak nak, saya nak jadi rumput. Tak lah, saya nak jadi rumput. Dia panggil dua dia juga. Dia nak jadi apa? Creeper. Saya panggil tak boleh. Kan? Orang suruh jadi pokok nak jadi creeper. Ada kan? Creeper. Itu ada creeper kan? Tak lah.
Saya jadi English tak pandai, dia nak buat people. Yes. Itu pada manusia, bukan semua. Dia tak nak ayat sujudan. Itu cerita dia. Banyak kita boleh belajar pokok, betul kan? Itu cerita dia. Wa najmu wasyajadu yasjudan. Teruskan lagi. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat yang berapa itu? Ayat yang ke-7. Allah tatghaw fil mizan. Jadi kita kena baca sebentar ya, sebab dia maksudnya lebih kurang sama. Allah SWT cakap was-samaa rafa'aha. Kami cipta pula sama, langit. Kami tegakkannya, kami naikkannya, rafa'aha wa wada'al mizan. And then dekat langit itu kami bagi dia mizan. Mizan tidak ada kita. And then Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu melampaui mizan yang telah kami letak. Baca lagi kat bawah. Wa aqimul wazna bil qisti. Sama ya puan semuanya, sebab maksud dia lebih kurang. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Hendaklah kamu jalankan mizan itu, wazna itu dengan betul-betul qisti wa la tusirul mizan. Jangan kamu melampaui batas. Ayat ini kena dibaca serentak. Mak berkompetlah. Mizan itu maksudnya timbangan, neraca. Kata Allah SWT, Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu melampaui neraca yang kami letak. Neraca kita sampai compare umat semua, boleh tak melampau sikit? Sikit ke? Boleh kan? Okay. Maksudnya macam ni. Allah SWT menyampaikan kita bahawa dia telah mencipta langit, dan dia telah meletakkan langit itu balance. Sekali lagi, kalau kita berfikir kenapa Allah SWT memberikan contoh langit, sebabnya mudah. Kita kena faham ayat ini ditujukan kepada orang kafir Quraisy. Ingat ya, minda mereka hanya padang pasir, pokok, cripples dengan langit. Betul tak? Itu yang dia nampak. Dan langit ni satu lagi. Langit di Arab Saudi tak sama dengan langit kat kita ya. Arab Saudi perasan tak kalau kita pergi, kebanyakannya biru bukan putih. Biru. Langit tak ada. Pasal tak? Hujan tak ada. Biru je kan? Orang Arab jarang jumpa langit. Macam kita kan nampak kat hari langit ni. And sometimes langit kita mendung, betul kan? Dia jarang jumpa sebenarnya. Dan bila dia jumpa, dia akan takjub ke tidak? Takjub. Dia tengok, betul dia bergerak, dia tak jatuh kat situ. Dia takjub. And then Allah SWT kata, pada langit tersebut kami telah letak mizan, timbangan, neraca. Betul kan dalam tafsiran kan? Timbangan atau apa neraca. Maknanya Allah SWT telah meletakkan satu way di mana kan neraca dia balance, betul tak? Neraca akan balance. Kalau kita kacau sikit, kita letak pen, dia akan lari berat dia. Letak dekat sini kita letak air, dia akan lari keseimbangannya. Dan itulah maksudnya langit dan juga bumi. Cuba tengok wal ardha wada'aha lil anam. Lepas tu kami dah letak bumi itu pun ada sebenarnya neraca. Fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam wal habuzul asfi wal rayhan. Itu semua ada neraca. Dan bagaimana maksud neraca itu yang kita nak ceritakannya pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa semua ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ada skill, ada neraca. Dan neraca itu sifatnya balance. Kita kena pegang perempuan semua. Sifatnya apa? Balance. Jangan dikacau aturan balance ini. Kalau kita kacau, kita abuse, habis kita. Itu yang terjadi sekarang. Langit ada aturan dia. Kalau kita kacau dia punya balance, sebagai contoh, kita kacau apa? Kita tebang pokok banyak-banyak, kita langgar ekosistem. Tahu ekosistem? Kita langgar ekosistemnya, akan berlakulah masalah selama tak ada air. Betul tak? Kita langgar. Sebenarnya bukan Allah saja tak ada pun, kita yang salah. That's why ada satu ayat yang mengatakan begitu kan? Zohar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Tu cerita dia ya, berlakunya kerosakan langit dan bumi sebab you juga kamu banyak buat kerosakan. Earthquake perempuan semua. Masa saya di New Zealand kan, kita cerita sebanyak rasa earthquake. Adalah kita baca beberapa jurnal. Dan mereka kata dalam 100 tahun kebelakangan, 100 ke 2 tahun kebelakangan, kekerapan earthquake berlaku lebih banyak daripada 1000 tahun kebelakangan sebelum itu.
Maknanya 1000 tahun dulu kononlah ada 100 earthquake. Ini contoh 100 earthquake. Sekarang 100 tahun 100 earthquake. Bayangkan lagi 100 tahun. Lagi banyak earthquake. Lalu mereka kaji kenapa earthquake banyak sangat berlaku sekarang. Dulu tak banyak berlaku. Kaji punya kaji rupanya datang salah tu dari siapa? Kita juga. Tahu tak, ini kajian saya tak tahu betul tak sebab saya bukan belajar sains ni, tapi saya pernah baca. Dia kata antara sebab earthquake ni, masalahnya dekat bawah ni dah mula tak seimbang. Ketidakseimbangan tu berlaku sebab kita banyak sedang menyedut bawah ni. Kita sedut apa? Minyak kan? Bila kesedut minyak, bawah tu lompong tau. Bila lompong tahu kan, dia nak adapt balik. Dia tu yang earthquake berlaku. Ni antara lah mereka kata itu satu sebab. Yang kedua, ada banyak ujian nuklear. Tahu nuklear? Dia untuk sekarang semua bawah tanah. Tak macam dulu projek Manhattan. Ingat tak? First kali nuclear dibuat projek ni Manhattan tahun 19 berapa tak saya tak ingat kat US. Dia letak dekat pulau semua kat atas tu dia letak kan. Sekarang tak, dia kata kat pulau bahaya. Dia letak dekat bawah bawah tanah kuat bawah tu. Dia buat gerbong dia buat. Ingat tak ada apa-apa berlaku. Rupanya earthquake berlaku. Semua ini disebabkan kesalahan kita. Yang Allah SWT cakap apa tadi? Allah ta'ala fil mizan. Kami dah buat benda ni balance. Jangan lambat benda tu. Kalau kumulanya akan habis. Baik, ini sebenarnya Allah SWT cakap kepada ciptaan yang lain. Tapi apa reflect dia kepada kita? Manusia ni ada tak mizan dia? Ada. Jangan minum gula banyak sangat. Betul tak? Kalau tidak, langgar mizan. Itu yang gemuk ke jempol tu. Banyak warna dia langgar. Itu contoh dia, betul tak? Nak main pun janganlah beriyo sangat. Kan terlagi tulang belakang kan. Itu yang lagi tulang belakang tu. Langgar mizan, betul tak? Dapatkan rasa benda tu. Itu dari segi fizikal. Tapi yang paling penting sekarang, yang paling kita nak cari Allah SWT. Bila kita tengok sekarang ni Allah ta'ala fil mizan, yang kita nak tengok sebenarnya adalah ni, mizan antara keseimbangan antara roh dan juga jasad. Yang tu kita nak cari tuan-tuan semua. Ramai orang sekarang dia banyak cari mizan jasad. Betul tak? Dia banyak keluar duit untuk memuaskan mizan jasad. Pakai baju cantik, semua cantik lah, sebut benda tu kan. Kita beli vitamin banyak, sanggup berhabis untuk kesihatan, whatever. Tetapi tak banyak antara kita memikirkan tentang mizan roh. Sedangkan roh pernah saya cerita dulu kan, jasad ni macam cawan, betul tak? Cawan. Roh mana? Air. Bila kita pegang cawan ni, kita nak cawan dia ke air dia? Kita nak apa? Air, betul tak? Yang paling penting air. Cawan memanglah elok cantik kan, memang elok cantik tu. Tapi kalau lah cawan biasa, let's say tak ada cawan mahal ni, dapat yang macam ni je, okey tak? Okey, janji dapat air. Dan begitulah kata Allah SWT, jasad kita ni just orang cakap bekas je. Penting juga, memang penting bekas. Kalau tak ada bekas macam mana pula nak cerita. Tapi yang paling penting apa? Dalam bekas ni yang kita sebut sebagai roh, yang kita sebut sebagai akal, yang kita sebut sebagai nafsu. Benda-benda ini yang lebih penting untuk kita cari macam mana nak menekankan mizannya. Nafsu ini ada mizannya yang paling sempurna, yang kita sebut sebagai nafsu mutmainnah. Macam mana sekarang ni nafsu kita ini dah terkolek. Nafsu kita ini berada dalam keadaan amarah bisu. Nafsu kita berada dalam keadaan lawamah. Macam mana nak upgrade? Antara cara kita nak upgrade ni yang kita buat semua. Kita baca Quran, kita dapatkan pandangannya Allah SWT. Kita datang ke kelas-kelas macam ni. Nanti hari bulan Ramadan kita banyakkan harus. Saya yakin surau ni kita sebab. Kita tahu sebab kan? Sembilan cakap sebab. Apa nama itu? Besar Allah tahu tu orang sembilan kan? Kita besarkan surau ni. Saya yakin sebabnya ni antara ni bila kita juga betul tak? Sebab kita yakin bila kita letakkan duit untuk menyibarkan surau ni, sebenarnya kita tengah bina surau dekat sana. Betul tak? Nanti aircon cepat pasang. Ya, jangan tunggu untuk imam kita nak bagi saya kita nak buat kutipan untuk aircon, jangan cakap saya nak angkat tangan 10 aircon semua saya support. Sebab nanti kita yakin nanti Allah akan bagi kita aircon dekat tu. Betul tak? Kita tahu bahawa sedekah ini hari kiamat itu muncul. Perempuan semua
Kan hadis macam tu ya. Dia muncul, kita ambil peluang. Ya, kalau meninggal nanti kan selagi ekor tu atau 10 tahun, 20 tahun macam ni masjid ni, mungkin beratus tahun. Beratus tahun. Setiap kali orang sujud, setiap kali tu malaikat akan hantar pahala kepada kita. Ya Allah, kalau sini kita berubah dah. Kita berubah dah kepada semua Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin kita semua ada pemahaman macam tu. That's why surau kita makin surau pula apa? Masjid kita makin besar. Sebab kita yakin kita buat kebaikan, itu yang akan kita dapat. Nah, bila umur kita tidak nak sampai kepada hujung-hujung ni, maksudnya dah nak sampai ke orang cakap nak masuk yang lagi satu tu, kita dah nampak dah dalam hidup kita. Kita dah nampak dah. Yang lagi satu sebenarnya lebih besar yang kita nak kejar. Jadi saya harapkan satulah perempuan Allah SWT. Sebenarnya saya begini sebenarnya. Sebab kita punya kesedaran bahawa mizan kita dah betul. Mizan apa yang dah betul? Mizan yang kita memikirkan bahawa dunia ini sebenarnya adalah satu tempat yang paling terbaik untuk kita tanam modal, supaya nanti pada hari kiamat kita boleh dapatkan keuntungan daripada modal tersebut. Ya, tanam modal dari semua ya. Jangan nak enjoy sangat dengan modal tersebut. Kita nak enjoy dekat insya-Allah. Allahumma amin. Antara cara kita tolong bukan sedekah yang kita buat, kita tanam modal lagi. Bila kita datang kepada majlis-majlis macam ni, kita tak faham Quran, nak faham, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan keberkatan, nak dapat hadir kepada satu majlis dan kita dapat rasa hubungan kita menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Majlis-majlis yang boleh kita memberikan kita kesedaran supaya lebih mencintai Al-Quran, lebih mencintai Rasulullah SAW. Majlis yang pada malamnya nanti sebelum kita tidur, kita akan teringat nak baca Al-Quran. Majlis yang pada malamnya nanti kita nak bangun mudah, kita jalankan seluar ayat yang kita sebut dalam surah Sajadah. Tatajafa junubuhum, betul tak? Anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Apa maksud tatajafa junubuhum? Junubuhum ni belakang. Ya, junubuhum. Tatajafa ni maksudnya jauh. Madaji' ni maksudnya tempat kita baring. Lam maksudnya katil cakap. Katil ni tempat best ke tak best? Mana sudah biasa. Kami cakap biasa rumah semua kan. Saya kalau rumah dua cek sebagi sekarang ni. Ya, tempat ni best. Tapi Allah SWT cakap ada orang yang akan ambil option benda tu best, tapi dia sanggup ambil option tatajan. Dia tak nak sangat tidur kat situ. Dia ambil option untuk jumpa kami. Betul tak? Dia ada unara bahu khawfa wa tama'a. Dia minta maaf. Dia minta supaya kami maaf kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas tu dia derma banyak. Sebab apa? Dia yakin satu benda dia. Dia yakin nanti Tuhan dia, bila dia jumpa Tuhan dia nanti pada hari kiamat di syurga, insya-Allah, Allahumma amin, Tuhan dia akan bagi big surprise kat dia. Itu kata sembah tu. Fala ta'lamu nafsun, minta maaf bukan dalam surah Rahman ya. Ini surah Sajadah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati